Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Kraman, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Menggunakan buku terbitan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 21. Kita menghala kepada membincangkan mabda' yang kedua terakhir daripada 10 mabadi', 10 asas ilmu tauhid ataupun 10 tempat permulaan ilmu tauhid. Alhamdulillah kita telah huraikan 8. Jadi malam ini insya-Allah kita akan cover lagi 2 asas ilmu tauhid, kemudian kita akan pergi kepada membincangkan persoalan-persoalan di dalam ilmu tauhid. Soalan: apakah bandingan ilmu ini? Dalam bahasa Arab disebut nisbatuhu, nisbah, berbanding dengan ilmu lain. Bagaimanakah kedudukan ilmu tauhid ini? Jawapan: bandingan ilmu ini, ilmu yang kita sedang pelajari sekarang ini, dengan ilmu yang lain adalah ilmu tauhid ini dialah semulia-mulia ilmu, yang paling mulia dan paling utama sekali. Yang paling asas yang perlu kita pelajari adalah ilmu tauhid. Dan mahu hendaklah dituntut terlebih dahulu daripada lain-lain ilmu. Mana kita ni kan manusia ni ada keterbatasan dari segi waktu, dari segi tenaga dan sebagainya. Maka dari segi prioriti, ilmu tauhid ni yang kita kena belajar terlebih dahulu berbanding dengan ilmu lain. Kenapa? Kerana keadaan ilmu tauhid ini ianya bergantung, yakni berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan zat segala rasul alaihi wassalatu wassalam.
Jadi ilmu ni ilmu tentang Allah yang paling agung, yang paling berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha sempurna. Dan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam yang merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa dan juga mulia. Mabda' yang ke-10 dan yang terakhir, apa faedahnya ilmu ini? Kalau dalam bahasa Arab pun memang disebut faedah juga, faedatuhu. Jadi faedah ni diambil daripada perkataan bahasa Arab. Faedahnya ialah mendapat keuntungan dan kejayaan yang berkekalan di dunia. Jadi bukanlah keuntungan ini berarti kita nilai dengan harta benda, kita nilai dengan wang ringgit. Tapi keuntungan itu ialah apa sahaja yang berlaku kepada orang yang bertauhid, hakikatnya baik untuk dia. Kerana warna-warna kehidupan kita ni, kalau kita nak ringkaskan, ada dua warna saja. Satu, warna perkara-perkara yang kita suka, berlaku pada kita perkara yang kita suka, ataupun sebaliknya, berlaku kepada kita perkara yang kita tidak suka. Ini secara kesimpulan salah satu dari dua. Black or white saja. Tapi kalau secara terperinci, tentulah dia ada banyak lapis. Ada yang kita sangat suka, ada yang kita suka sedikit, ada yang kita sangat sedih, ada yang kita sedih sedikit. Tapi secara umum, kita suka atau tidak suka, jadi baik kerana dengan tauhid, bila berlaku satu perkara yang kita suka, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tauhid kita itu mendatangkan rasa bahawa ini semua dengan kurniaan Allah. Demikian bila berlaku perkara yang kita tidak suka, ia membuahkan sabar dan redha. Walaupun zahirnya itu perit, itu pedih. Misalnya apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, sekarang ini dizalimi oleh tentera Zionis. Zahirnya pedih. Zahirnya itu menyakitkan kita. Jangan lagi mereka yang terpaksa berdepan dengan bom dan sebagainya, kematian, ahli keluarga terbunuh. Kita sebagai saudara seagama pun kita rasa disakiti. Tapi mengenangkan ini masih lagi dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ ada rasa sabar. Maka syukur dan sabar inilah yang baik untuk kita. Kerana syukur dan sabar inilah yang ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesusahan tidak berkekalan. Demikian kesenangan, dia akan berputar, turun naik kehidupan itu biasa. Ini maksudnya kejayaan, keuntungan yang berkekalan di dunia dan mendapat sebesar-besar anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yakni syurga, iaitu kampung atau negeri yang mempunyai nikmat yang berkekalan. Jadi dapat masuk syurga itu sudah satu nikmat yang sangat besar. Ditambah lagi serta dapat melihat akan zat Allah Ta'ala yang laisa kamislihi syai'un, yakni yang tidak ada menyamai dengan Allah itu sesuatu apapun. Jadi kita nak bayangkan macam mana lihat Allah, tidak boleh bayangkan. Tapi i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, di hari akhirat, ahli syurga itu dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi bukan di dunia ini. Peringatan. Mungkin orang-orang di zaman moden ini berfikir bahawa yang maju tu orang bukan Islam. Yang moden, yang ke depan, yang kuat, yang ketenteraannya bagus, yang sistemnya bagus, itu kan non-Muslim berbanding dengan orang Islam. Sedangkan mereka tak ada belajar tauhid macam kita pun. Kata faedah belajar tauhid supaya kita untung, supaya kita berjaya. Tu yang tak belajar tauhid pun berjaya juga. Maka bahkan sebaliknya, orang-orang Islam yang mempelajari tauhid nampak tak ada pun maju, ekonominya tak adalah tinggi sangat, ketenteraannya tak adalah kuat pun. Jadi di manakah benarnya cakap pengarang tadi? Pengarang kata faedah belajar ilmu tauhid itu mendapat keuntungan dan kejayaan. Di sini kita turunkan jawapannya. Maksudnya bukanlah dipelajari tauhid itu semata-mata dengan menghafal. Bukan erti belajar tauhid itu menghafal wujud, idam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah dan seterusnya. Bukan itu. Itu sebahagian kecil lah.
Kita tahu dan kita hafal itu sebahagian daripada muajat ilmu tauhid. Tapi bukan itu sahaja. Bahkan bukan sekadar kita menghafal akan masalah dan kaedah semata-mata, tetapi ialah dengan menyematkan intisari ilmu tauhid itu ke dalam hati serta menghayatinya. Sebab itulah Islam ini ilmunya itu satu package, bukan dipisah-pisahkan. Maknanya bila sudah ada tauhid, ada akidah, maka ada fiqh, ada amalan. Itu terjemahan daripada kita beriman kepada Allah, terjemahan daripada kita itu yakin kita ada Tuhan, maka perintah Allah kita laksanakan. Kalau tidak, apa makna kita berdiri, rokok, sujud tadi? Kalau makan ada makna, kita lapar, makan hilang lapar kita. Kita tidur ada makna, kita mengantuk, tidur lega. Tapi sembahyang dari segi nafsu dan keperluan kita tak ada apa-apa. Kita lakukan hanya semata-mata imtisalan li awamirillah. Semata-mata kerana Allah suruh, maka kita buat. Maka ada di sana ilmu fiqh, hukum hakam, manakah yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang harus. Kemudian nak menyematkan intisari tauhid yang dikatakan intipati la ilaha illallah. Kita nafikan, tidak ada sifat ketuhanan tu kepada lain daripada Allah, tidak ada. La nafi'ah, tidak ada yang memberi manfaat. La dar, tidak ada yang mendatangkan mudarat. La syafiyah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit. La raziqah, tidak ada yang memberikan rezeki. Dan segala-galanya illallah, kecuali Allah saja. Itu kan belum, kita masih rasa bahawa usaha kita yang bagi kita untung, kita masih rasa bahawa obat yang kasih kita sihat, kita masih rasa itu dan ini, belum betul-betul mantap dalam hati kita. Bila kita dah sematkan intisari ilmu tauhid itu, istighna'ullahi an kulli ma siwa. Allah Ta'ala tu tak perlu kepada yang lain. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan semua yang lain pada Allah itu fakir, berhajat kepada Allah, dah mantap dalam hati dan dihayati. Misalan, setelah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala gerak-geri makhluk, sekarang kita baru peringkat tahu, tapi belum masuk dalam hati lagi. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala berkuasa membalas ke atas pengkhianat dan pelaku-pelaku dosa yang lain. Walaupun di dunia mungkin boleh lari, mungkin boleh terlepas, mungkin boleh menyorok, mungkin boleh dapat peguam yang bagus, mahkamah dapati tidak bersalah dan sebagainya. Tetapi orang yang beriman dia tahu bahawa macam mana sekalipun Allah Maha Adil, Allah Maha Berkuasa, pasti di hari akhirat itu dia berdepan dengan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidaklah seorang yang telah ada pada hatinya tauhid yang sedemikian, ia melakukan pengkhianatan. Dia tidak akan tergamak melakukan penyelewengan. Dia tidak akan mahu melakukan penipuan dan sebagainya. Maka alangkah bahagia dan sentosanya sesebuah negara yang rakyat serta pemerintah dan pemimpinnya menghayati tauhid itu. Masalahnya kita ni kadang-kadang kita hanya nampak orang lain. Kita nampak orang lain menyeleweng, kita nampak orang lain tidak amanah, kita nampak orang lain tidak jujur. Kadang-kadang kita perhatikan di peringkat masyarakat kita pun, kalau ada lori beras ke lori apa ke terbalik, yang diselamatkan berasnya, tak ada selamat. Tinggal lori dengan pemandu je. Beras tak tahu siapa kutip. Kalau ada yang tercicir duit sekejap dia habis, masing-masing pakai kutip. Dia kata tak sia-sia beramal. Ayat 1000 dinar tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki pada sumber yang tak disangka-sangka tadi. Itu sumber haram. Bukan sumber yang tak disangka-sangka tu yang haram. Biarlah yang halal. Jadi belum meresap lagi tauhid sebegini, baik dalam jiwa pemerintah dan pemimpin maupun jiwa rakyat jelata, masih belum meresap. Maka tauhid itu hendaklah diusahakan supaya meresap dengan tasawuf, dengan tarikat,
dengan taubat, dengan munajat dan sebagainya. Baru dia jadi cantik. Baik. Masalah ilmu tauhid ya, di muka surat 23. Dah selesai mabadi, permulaan ilmu tauhid yang 10, barulah pergi pada inti perbincangan dia. Masalah di sini bererti persoalan. Ya, bukan masalah berarti problem. Masalah ni pada sa'ala yas'alu, soalan, pertanyaan. Jadi masalah ni adalah pertanyaan-pertanyaan, isu-isu yang perlu dijawab dalam ilmu tauhid. Soalan, di dalam berapa masalah tersimpan ilmu tauhid ini? Ini masih bahasa lama lah, ya. Bahasa barunya, topik-topik besar dalam ilmu tauhid ni ada berapa? Bukan begitulah. Jawapan, ilmu tauhid ini tersimpan ataupun terhimpun dalam 3 masalah, 3 persoalan besar, 3 tajuk besar. Pertama adalah ilahiyat. Ilah maknanya Tuhan. Ilahiyat, alif ta tu menunjukkan banyak. Oh, Tuhan ada banyak ke? Bukan. Banyak isu-isu, perbincangan-perbincangan tentang Tuhan. Tuhan esa. Tuhan tidak banyak. Kenapa disebut ilahiyat? Sedangkan alif ta kalau kita belajar bahasa Arab itu menunjukkan banyak, ramai, ya. Bukan Tuhannya banyak, tidak. Perbincangan tentang Tuhan itu banyak. Yang kedua, nubuwat. Kalau satu, nubuwah, iaitu kenabian. Bercerita tentang para nabi dan para rasul. Kenapa? Kerana kita ini mendapat pengenalan yang sebenar kepada Allah Ta'ala dengan pantaraan para rasul alaihimussalatu wassalam. Setakat akal, kita tahu bahawa alam ini tidak akan terjadi dengan sendiri. Ya. Setakat akal, kita tahu bahawa alam yang wujud selepas tidak wujud pasti diwujudkan. Tapi bagaimana yang mewujudkan itu? Siapa yang mewujudkan itu? Itu dengan perantaraan para rasul, ya, alaihimussalatu wassalam. Maka dibincangkan juga tentang para nabi dan para rasul dalam ilmu tauhid. Dan para nabi dan para rasul tentulah menyampaikan. Maka sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh para rasul adalah sesuatu yang kita tidak boleh lihat dengan mata kepala kita. Kita beriman, kita percaya semata-mata perkhabaran tentang itu didengari daripada para rasul alaihimussalatu wassalam. Dengar dalam bahasa Arab sami'an. Kan sama, sifat sama, pendengaran. Maka dinamakan topik yang ketiga, kalau yang pertama ilahiyat tentang ketuhanan, yang kedua nubuwat tentang kenabian, yang ketiga adalah sam'iyat, perkara-perkara ghaib, disebut juga ghaibiyat, perkara-perkara yang kita percaya semata-mata disampaikan, didengar oleh para nabi, seperti syurga, neraka, as-sirat, ya, al-mizan, seksa kubur. Itu kan kita tak merasai. Bukan orang yang mati dalam kubur tu bukan dia boleh WhatsApp kat kita. Dia kata kamu ingat sikit, saya dah mati ni, kena seksa, sedih, pedih kata dia. Tak ada. Mana kita tahu kata ada seksa kubur? Diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara itu didengar daripada Quran dan hadis semata-mata, seperti as-sirat, syurga, neraka dan sebagainya. Maka inilah 3 topik besar dalam ilmu tauhid. Ya, ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara ghaib yang kita imani semata-mata kerana diberitahu oleh para nabi. Maka Tuhan tak termasuk yang nombor 3 tu. Kan baru ni ada orang tersilap, dia kata Allah tu alam ghaib. Bukan, ya? Alam tu makhluk. Jadi yang alam ghaib tu nombor 3. Dibincang dalam sam'iyah. Soalan, yang manakah masalah ilahiyat, yang mana masalah nubuwat, dan yang mana yang dikatakan masalah sam'iyat? Pertama, masalah ilahiyat itu ilah barang, yakni sesuatu yang bergantung, yakni yang berkaitan dengan ketuhanan tentang Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ilahiyat ni belajar tentang Allah. Jangan pula nak belajar tentang Allah, bukan boleh nampak Allah, bukan boleh dengar Allah, bukan boleh pegang Allah. Macam mana nak belajar tentang Allah ni? Iaitu daripada segala yang wajib
mustahil dan harus padanya. Wajib di sini kita kena jelas dari awal, bukan wajib hukum syarak. Kerana ada orang di Malaysia lah, zaman kita ni lah, dia pertikaikan tentang ilmu sifat 20. Dia kata macam mana pula ada 20 sifat wajib bagi Allah. Siapa yang mewajibkan kepada Allah? Kalau kita wajib semayang, Allah yang wajibkan. Kita wajib puasa, Allah yang wajibkan. Wajib bagi haji, Allah yang wajibkan. Habis kalau Allah pula ada sifat wajib, siapa yang wajibkan? Pertanyaan itu menunjukkan kejahilan orang yang bertanya. Kerana kalau dia faham, dia tidak jahil, dia tidak akan tanya soalan sebegitu. Dia jahil bahawa wajib di situ bukannya wajib dengan arti kata hukum syarak. Kalau wajib hukum syarak berarti dituntut melakukan dengan tuntutan yang pasti, tidak ada pilihan. Dituntut melakukan maknanya diperintah suruh buat. Kalau tak nak buat, tak boleh, kena buat. Tak buat juga berdosa. Itu namanya wajib. Kalau sunat, mustahab, disuruh buat, tapi tak putus. Maknanya kalau tak buat, tak berdosa. Wajib tak boleh. Tak buat berdosa. Bukan itu yang dimaksudkan wajib di sini. Bila kita bincang tentang Allah Ta'ala, kita kata sifat yang wajib bagi Allah adalah wajib akli. Bukan wajib syar'i. Apa beza wajib akli, wajib akal dengan wajib syar'i, wajib syarak? Bezanya, wajib syar'i ini hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Dia buat, dia dapat pahala. Kalau dia tinggal, berdosa. Wajib akli, wajib akal adalah sesuatu yang akal tak boleh terima tiada. Tidak menerima nafi. Allah tak ada, akal tak boleh terima. Allah mesti ada. Bukan kalau Allah tak ada, Allah berdosa. Bukan. Dia bukan wajib syarak. Akal tak boleh terima kalau kata Allah tak ada. Macam mana pula? Allah tak ada, alam ada. Ciptaannya ada, yang mencipta tak ada, tak mungkin. Itu maknanya wajib akli. Sesuatu yang akal tidak boleh terima nafi. Akal kata mesti ada. Lawan daripada wajib akal dinamakan mustahil. Mustahil ini adalah yang akal tidak boleh terima tetap. Mengatakan ada, tak mungkin. Contoh, anak Tuhan. Akal tak boleh terima anak ada, Tuhan ada anak. Kerana kalau Tuhan tu ada anak, berarti anak Tuhan pasti Tuhan. Berarti kalau macam tu Tuhan lebih pada satu. Macam mana boleh Tuhan lebih pada satu, sedangkan Tuhan tu maha berkuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya. Kalau lebih pada satu, berarti berkongsi kuasa. Kalau Tuhan beranak, berarti anak Tuhan itu Tuhan. Maka bersifat ia seperti Tuhan, beranak juga dia. Maka ada cucu Tuhan. Akhirnya sekampung Tuhan. Lama kelamaan kena buat pilihan raya umum, nak pilih ketua Tuhan. Habis Tuhan ramai. Kan tak boleh terima, akal tak boleh terima macam itu. Kalau makhluk ia ramai. Kucing sekali beranak sampai 5-6 ekor. Manusia berkadang-kadang 2-3 orang kembar. Tuhan satu anak pun mustahil. Kan baru ni Jabatan Mufti Terengganu mengeluarkan fatwa pada 16 November, iaitu ajaran Muhib Khawli adalah sesat lagi menyesatkan. Sayang orang ni berubah. Muhib Khawli ni saya pernah dengar kuliah dia dulu. Tak nampak apa yang pelik pun. Dia kuliah dia dekat dengan rumah saya di Wangsa Maju. Bacaan-bacaan dia pun sedap. Baca Quran bagus, orang Arab, orang Syria, sedap. Dan katanya dia kalau suka join program-program Maulidur Rasul, suka qasidah, dan katanya merdu dia berqasidah. Saya tak biasa dengarlah dia qasidah. Kebetulan dia datang ke surau sebelah rumah saya itu, dia baca ayat-ayat Quran. Tapi lebih kurang tahun 2020 kita dapat detect dalam kuliah dia berubah dia. Mula nak binaahkan sini, pertikaikan itu dan ini,
Sampai ke tahap dia mengatakan kalau Allah ingin untuk beranak, Allah berkuasa menciptakan anak. Itu dari segi akal mustahil, dari segi nakal bercanggah dengan nas Al-Quran. Lam yalid. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Allah tidak akan ambil. Habis dalam Quran kata, kalau Allah nakkan anak, kalau di situ bukan berarti harus. Kalau ada kalanya menunjukkan mustahil. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, adakah boleh kita kata kalau Allah berkehendak Allah boleh jadikan Tuhan yang banyak sekali? Kan Allah jadikan manusia banyak. Jadi kalau Allah nak, Allah boleh jadikan Tuhan pun banyak. Mustahil. Kuasa Allah tidak ada kena-mengena dengan yang mustahil. Itu insya-Allah bila kita bincang sifat kudrah akan diperincikan. Apa skop kudrah? Sebab tu ada kalanya dan ada orangnya dia kena mengaji dengan lebih mendalam lah. Untuk lepas fardu ain tak perlulah sampai detail macam itu. Ya, memadailah kita tahu Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mana dalil? Tengok alam ni cukuplah. Lepaslah fardu ain. Tapi kalau untuk menolak syubhat, kata dia Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak. Jadi kalau macam itu, kalau Allah kehendak, tidakkah Allah berkuasa melahirkan anak? Kenalah ada orang menjawab bahawa kudrah Allah dan iradah Allah ta'alluqnya dengan yang mungkin. Yang boleh wujud, boleh tak wujud. Itu hukum yang ketiga, hukum akal. Pertama tadi wajib, tidak menerima nafi. Yang kedua mustahil, tidak menerima isbat. Tidak menerima nafi maknanya mesti ada. Tidak menerima isbat artinya mesti tiada. Takkan ada punya. Dan jaiz, iaitu boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Yang jaiz inilah dia panggil mungkin. Bahasa Arab kalau banyak dia panggil mumkinat. Kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah berkuasa menjadikan anak bagi pasangan yang sudah lanjut usia? Suami dah umur 100 tahun, tak mati-mati. Selalu orang tak sampai 100 tahun. 60 dah meninggal, 70 dah meninggal, 80 dah meninggal. Tapi Allah bagi satu orang lelaki ni 100 tahun hidup lagi. Dan isteri dia 90 pun tak mati-mati. Setakat ni lah. Ya. Tiba-tiba dapat anak. Isteri yang umur 90 ni pregnant. Lepas 9 bulan dapat baby. Adakah Allah Ta'ala berkuasa menjadikan demikian? Jawabnya, ya. Harus pada akal, mustahil pada adat. Pada kebiasaan tak akan. Yang umur 90 tu dah 40 tahun menopause. Ya. Dia mana menopause umur 50. Takkanlah umur 90 dapat baby. Dari segi adat, dari segi kebiasaan tak berlaku. Tapi dari segi akal, dah Allah Maha berkuasa. Apa masalah Allah ciptakan baby bagi pasangan yang sudah lanjut usia, padahal Allah boleh jadikan baby daripada wanita yang tidak pernah bersama dengan lelaki. Sayyidatina Maryam tak pernah bersama dengan mana-mana lelaki. Tapi Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam lahir daripada Sayyidatina Maryam. Apa nak heran Allah ciptakan bayi kepada pasangan yang lanjut usia, Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam tanpa bapa dan tanpa ibu. Maka dari segi akal, boleh tak boleh? Boleh. Tapi anak Allah mustahil. Maka tidak ta'alluq dengan kudrah. Tak timbul kalau Allah nak Allah boleh cipta anak, tidak. Itu akidah yang batil. Eloklah. Terpaksalah jawatan mufti keluar fatwa macam tu. Kalau tidak nanti orang ikut. Tu pun dah berlambat orang ikut. Dah 2020-2023. Dah 3 tahun. Bila menyebarkan kefahaman beliau, boleh tengoklah dekat live beliau tu, jabatan mufti pula yang dihentam. Mufti-mufti satu Malaysia ni dikatakan dajjal, kata dia. Itulah 3R. Kan kita tak boleh sentuh race, religion and royalty kan. Tak boleh sentuh isu bangsa, agama dan raja-raja. Yang nanti mufti siapa? Tidak sultan dan raja.
Tiba-tiba yang dilantik diberi kepercayaan untuk berfatwa dikata Dajjal oleh Muhib Khawli. Itu tak diambilkan tindakan pula. Tapi selain daripada itu, sesat. Ya, kerana salah satu sebab difatwakan sesat, mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh sahaja Allah itu menciptakan anak untuk dirinya sendiri. Anak Allah itu mustahil. Jadi ini yang mengaji dari mutahid ni. Mana yang wajib, kita wajib imani. Mana yang mustahil, kita wajib tolak. Mana yang harus, kita faham itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masalah nubuat, persoalan tentang kenabian. Itu ialah perkara-perkara bersangkut dengan nabi-nabi anbiya dan bahasa Arab. Kalau kita orang Melayu nak tunjuk banyak, ulanglah. Kalau nabi seorang, kalau ramai, nabi-nabi, ulang 2 kali. Arab tidak, ya, seorang nabi, ramai anbiya. Ya, anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sama juga, kita belajar tentang nabi, mana yang wajib, mesti nabi bersifat begitu. Mana yang mustahil, tak mungkinlah para nabi bersifat seperti itu. Mana yang harus, pada hak mereka alaihi wassalatu wassalam. Tak faham yang ini, juga kadang boleh bawa kepada kufur. Orang kafir dahulu dia tak nak beriman. Dia kata, alah, macam mana aku nak beriman dengan kamu? Aku nampak kamu pun ke pasar macam orang lain. Kamu pun makan minum macam aku juga. Dapat wahyu konon. Loh. Ke pasar, makan minum, mengantuk, tidur, berkahwin, berzuriat, itu harus pada Nabi. Bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak menjejaskan kedudukan sebagai Nabi, harus saja. Nabi boleh sakit, Nabi boleh mengantuk, Nabi boleh tidur. Kerana itu sifat kemanusiaan. Yang tak faham sifat harus bagi Nabi, dia ingat Nabi itu mesti tak makan minum. Yang macam itu malaikat. Ya, yang tak makan minum itu malaikat. Ya, yang tak kahwin, tak berzuriat itu malaikat. Pada Nabi, harus bagi mereka itu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Kod Nabi menipu kot, itu baru tidak harus. Dah dilantik oleh Allah sebagai utusan, tiba-tiba menipu, tak mungkin. Kod Nabi khianat, tak mungkin. Jadi nanti kita akan diperincikan. Yang ketiga, dan masalah sam'iyat, iaitu barang, sesuatu yang didengar daripada dalil Al-Quran dan hadis sahaja, dan tiada didapati dengan dalil ahli. Akal semata-mata tak boleh fikir. Kalau ketuhanan, akal pun sudah boleh tahu bahawa Tuhan itu ada. Dan Tuhan tak mungkinlah diwujudkan. Dan Tuhan tak mungkinlah binasa. Dan Tuhan takkanlah sama seperti makhluk. Tuhan takkanlah Tuhan yang cipta makhluk ni pula berhajat pada makhluk. Itu kan, akal pun sudah boleh faham ketuhanan. Tapi kalau sam'iyat, ada ke tak syurga ni? Kalau kita tinggalkan persoalan itu hanya semata-mata kepada akal, akal akan kata, boleh jadilah. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Akal, ya, ada ke tak neraka ni? Akal kata, lah. Kalau ada pun boleh jadi, kalau tak ada pun boleh jadi. Habis yang kita kata ada syurga neraka, kerana sam'iyah. Didengar perkhabaran itu dalam Quran dan hadis, maka walaupun asalnya wujud syurga neraka itu harus pada akal, tapi wajib pada syarak kita beriman bahawa syurga dan neraka itu ada. Bahkan menjadi kufur orang yang menolak kewujudan syurga dan neraka tadi. Misalnya, perkara yang sam'iyat ini, bangkit daripada kubur sesudah mati. Kalau benda itu berlaku depan kita, tak adalah kita hairan. Ya. Ada orang tu mati 3 minggu, ya, lepas tu datang balik rumah jumpa anak isteri, ya. Lepas tu dah lepas hari tu, tak apalah, abang balik masuk kubur balik. Kalau berlaku macam tu, tak adalah kita hairan. Masalahnya tak berlaku. Habis yang kamu percaya orang mati dah jadi tulang, jadi debu tu boleh makin balik, sebab Quran bagi tahu. Pelik sangat ni, orang kafir payah nak terima ni. Orang mulhid, orang ateis payah nak terima. Dia kata macam mana dah jadi debu. Dah jadi debu, dah boleh hidup balik macam mana? Loh, apa yang pelik? Apa yang pelik? Tidakkah dia dulu wujud pun tidak? Jangankan dia tu dulu debu.
Apa pun tak ada. Kan? Kita ni sebelum mak ayah kita kahwin, mana kita? Tak nampak apa pun. Yang ni kurang-kurang dah pernah wujud, dah pernah hidup, dah pernah ke sana kemari. Hanya kan dia berubah, dia jadi keput, itu saja. Apa Tuhan yang menciptakan dia daripada tiada menjadi ada, tidak berkuasa menghidupkan dia yang telah jadi debu? Itu bukan mustahil. Itu perkara yang belum berlaku. Maka bagi kita, kita yakin Allah Maha berkuasa menghidupkan yang mati. Yang tak ada pun Allah wujudkan, apa sangat yang pernah ada tinggal dia mati je. Kalau kita tengok di negara Arab, pokok-pokok zaitun, masa musim sejuk, dia macam dah mati lah. Tak ada daun, tak ada apa. Tapi bila datang musim lain, dia akan tumbuh balik, tunas dia, elok je daun dia hijau. Itu kan jadi pengajaran. Berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar tu, hasyar tu maknanya himpun. Mahsyar tempat berhimpun. Berhisab, yakni berhitung segala amalan-amalan manusia. As-sirat, titian, syurga dan neraka dan lain-lainnya. Itu semua adalah sam'ian. Baik. Ini yang kita dapati kurang dibincangkan zaman kita ni, iaitu makna hukum dan jenis-jenis hukum. Ini sangat-sangat penting ya. Di muka surat 25 tempat membahaskan makna hukum dan seterusnya jenis-jenis hukum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afwu minkum.